sekarang ada di hadapan saya ini, saya yakin sudah pun mempunyai kesedaran dan sering melakukannya. Apa dia? Kelebihan bangun malam. Dia tak sama dengan kelebihan bangun siang. Sebabnya kerana tidur malam dan tidur siang tak sama. Nikmatnya lain, rasanya lain. Baik. Adapun kelebihan bangun di tengah malam, memang banyak dan pahalanya pun besar. Kalau hendak disebutkan kelebihan bangun di tengah malam dari Al-Quran dan hadis, tentu banyak sekali, sukar hendak dihitung satu persatu. Bangun malam ini bukan kata-kata yang ditulis di dalam buku-buku biasa. Tetapi bangun malam ini adalah perkara yang disentuh secara langsung oleh Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ menunjukkan bahawa dia bukan perkara kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inkhus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila." Surah Al-Muzammil ayat 1 hingga 4. Wahai orang-orang yang berselubung, bangunlah di tengah malam kecuali sedikit masa sahaja, seperdua darinya atau kurangkan sedikit dari itu atau lebihkan sedikit dari itu. Kemudian bacalah Al-Quran, baca dengan teratur. Warattilil Qur'ana tartila. Kemudian Allah SWT sebut lagi berkaitan dengan bangun malam. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusai lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladhina ma'aka. Surah Al-Muzammil ayat 20. Dalam surah yang sama, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya engkau bangun beribadat kurang dari 2/3 malam, dan seperduanya dan sepertiganya, dan juga orang-orang yang bersama denganmu. Kemudian ayat yang saya sebut di awal tadi, surah Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari malam itu hendaklah engkau bangun tahajud sebagai nafilah, sebagai tambahan, sebagai ibadat tambahan bagimu. Di samping ibadat-ibadat yang telah engkau lakukan, bangun di tengah malam bertahajud itu adalah nafilah, membawa maksud sebagai ibadat tambahan. Moga-moga Allah akan mengangkatmu ke tingkat yang terpuji. Nah, ini yang sering diamalkan oleh para ulama, tak pernah tinggal solat tahajud. Lihat bagaimana mereka berada di makam yang tinggi, dihormati, dimuliakan. Kalau kata orang kampungnya, masin liuk. Orang utara kata.
Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Surah, hari-hari dengar ni, tiap-tiap minggu dengar ni, surah As-Sajdah. Mereka meninggalkan tempat tidurnya untuk menyeru Tuhan mereka dalam keadaan takut dan harap, dan mereka membelanjakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ini dua benda yang orang susah buat, tetapi dinilai tinggi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Tidur dan bangun. Tidur memang orang senang buat. Tidur dan bangun. Bangun itu pula bukan bangun pukul 7, pukul 6.30. Bangun di tengah malam, di sepertiga malam. Tak nak bagi tahu apa ni? Nak bagi tahu tengah sedap tidur bangun. Itu je sebenarnya poin dia. Nak tinggalkan kesedapan. Nak tinggalkan kenikmatan. Nak tinggalkan keseronokan. Allah SWT nak pandang kita ini, kita nak minta, kita nak mohon, kita nak merayu, tapi dalam keadaan mana? Dalam keadaan kita tinggalkan nikmat tidur. Dalam masa yang sama, antara ini kita nak bincang tentang doa ni. Sebenarnya kita nak pergi bukan jauh, kita nak bincang tentang doa. Doa dalam keadaan kita sekarang ini hadap ujian yang sangat besar daripada Allah, penyakit 19 apa yang orang sebut ni, kita nak pergi ke situ, nak pergi ke doa. Kita tak nafi usaha-usaha yang dibuat oleh pakar-pakar perubatan itu kita ikut. Kalau keluar fatwa kata tak boleh sembahyang Jumaat, ikut. Jangan kita buat pandai nak cakap banyak sangat. Ini kita kadang pandai lebih pada mufti, pandai lebih pada Kementerian Kesihatan. Kalau dah dibincangkan di peringkat mereka, peringkat mufti yang akan mengeluarkan fatwa, peringkat Kementerian Kesihatan yang akan memberi penerangan tentang wabak itu, keputusan buat kata tak boleh sembahyang Jumaat, ikutlah. Ini kita mulut banyak kata kelab malam boleh. Nabi kelab malam Nabi ya. Apa nak susah? Okey, baik. Nak cerita apa? Nak cerita doa. Kita nak minta kepada Allah dalam keadaan kita tinggalkan kesedapan dunia. Tinggalkan nikmat tidur, bangun. Yang keduanya, dalam keadaan lapar dan dahaga berpuasa. Sebab itu sangat dianjurkan apabila kita sangat bersangatan harap kepada Allah SWT, mohon doa, puasa. Kan disarankan untuk kita puasa dalam, kenapa puasa? Kerana doa dalam keadaan lapar dan dahaga itu makbul, mustajab. Doa dalam keadaan kita tinggalkan kesedapan dunia, tidur, mustajab. Kenapa? Dalam keadaan orang lain tidur sedap, hamba aku ini bangun, walaupun dia pun dalam keadaan sedap tidur juga. Dalam keadaan hamba aku makan minum. Ini bukan puasa wajib itu soal lain. Ni dalam soal sekarang ini, kita berhajat, kita puasa dalam keadaan orang lain tak puasa, kita puasa. Kita tahan lapar, kita tahan dahaga, kita minta kepada Allah. Allah pandang permintaan kita itu. Baik. Mereka meninggalkan tempat tidurnya untuk menyeru Tuhan mereka dalam keadaan takut dan harap. Kemudian mereka, ini yang keduanya, benda yang suka dibuat. Pertama, tidur, nikmat. Yang kedua, nikmat juga. Nikmat apa? Nikmat harta benda. Sayang kepada harta benda. Maka dengan sebab itulah, biasanya harta benda dan nyawa digandingkan berdua. Apa dia? Membelanjakan
harta pada jalan Allah, berjihad pada jalan Allah, mati. Ini semua benda-benda yang manusia sukar untuk tinggalkan, sukar untuk lakukan. Sukar untuk nak memberi harta ni bukan perkara mudah. Ada orang boleh beri harta banyak, kita tahu, tapi dalam keadaan memang harta dia pun banyak juga. Ada. Kita tak boleh buat penilaian sebenarnya orang ni boleh bagi 10 juta, tak apa dia ada harta 100 juta. Contohnya. Maksudnya di sini ialah, ni nak bagi faham ni ialah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Surah saya tak ingat. Cumanya saya duduk di kampung dulu, mengaji Quran dulu. Alif lam mim, lepas tu sayaku, lepas tu tilka, lepas tu lantana. Alif lam mim sayaku tilka lantana wal muhsanat la yuhibbullah wa idza sami'u walau anana qalal mala'u. Cuba cek balik. Alif lam sayaku tilka lantana wal muhsanat. Lantana lul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak dinamakan kebajikan, tidak dinamakan hakikat kebajikan yang sebenarnya di sisi Allah, sehinggalah engkau berikan apa yang kau sayang. Bukan bagi gitu-gitu saja, bagi apa yang kau sayang. Itu hakikat kebajikan yang sebenar. Jadi di sini kita kena ingat bahawa bukan senang-senang untuk kita dapat sesuatu daripada Allah SWT. Jangan anggap mudah. Baik, tinggal tempat tidur, saya tak tahulah, tapi pada saya yang tak tua sangatlah, walau janggut putih. Jangan banding janggut putih saya dengan janggut putih orang umur 70. Saya 50 pun tak ada lagi. Walaupun kadang-kadang sakit hati jugalah orang panggil saya pakcik. Tanya hang berapa panggil aku pakcik? Saya 46. Aku muda bila hang ni tahu. Taklah, tak ada hal itu. Boleh diambil kira lah, saja nak cerita aja. Pada saya nak bangun tu bukan senang. Saya tak tahulah tuan-tuan yang agak lebih umur saya 60, 70, saya tak tahulah, mungkin dah biasa, tapi dia bukan satu perkara yang mudah. Tapi ialah kadang-kadang pun bangkit juga pun setengah-setengah daripada kita ni pun bangkit juga pun, gagah juga pun, pasal tak boleh nak tahan, nak dikunci. Tu pun bangkit, mata sebelah buka, sebelah lagi pejam. Jalan rabah dinding, dia jatuh dalam bilik ayak banyak tu, kes tu lah, mata sebelah buka, sebelah pejam. Pasal apa? Bukan senang ni nak bangun ni. Ni nak mari bulan puasa ni, isteri-isteri tahulah macam mana nak gerak suami bangun sahur, nak gerak anak bangun sahur, berkelahi. Berkelahi nak makan sahur tu bergaduh. Bergaduh suami isteri, ada kes suami isteri bergaduh, bercerai, nak makan sahur je. Kes tu je. Siapa yang selesai? Saya. Panggil tengah nak buka, Ustaz, boleh tak main rumah Ustaz? Saya nak sahur ni. Tak boleh Ustaz kena main juga ni. Dia ni nak jamu aku sahur ke? Rupanya nak bincang, nak bercerai. Pasal apa? Suami mengamuk, isteri dia kejut, dia ingat aku budak-budak yang ada jerkah-jerkah aku suruh bangkit. Pasal tu je. Yang isteri dia bawa kan jerkah apa, dia panggil banyak kali dah, tak mau bangkit, tak mau bangkit, panggil banyak kali tak mau bangkit. Dia angkatlah suara sikit, ayah ni dah pukul berapa dah tak mau bangkit-bangkit dia. Hang kurang ajak aku, hang jerkah aku tu. Tu tak mau bangkit pagi ya tu, apa saya tak mau bangun, tak mau tinggal nikmat sedap tidur tu. Cerai sangat. Lepas tu main nak raya, nak rujuk balik kan. Tak apalah kan. Okey. Nak cerita apa? Nak ceritakan tentang sukar kita nak
nak bangun. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka mempergunakan hanya sedikit saja dari waktu malam untuk tidur, dan di tengah malam mereka sentiasa memohon ampun. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus salati ba'dal maktubati salatul laili. Sembahyang yang paling utama sesudah sembahyang fardu ialah sembahyang di tengah malam. Okey, saya tak nak sampai habis banyak ayat-ayat Quran yang dipersembahkan di dalam kitab ini berkaitan dengan bangun malam ini. Saya nak buat satu kesimpulan dan satu rumusan bahawasanya apabila kita sebagai manusia yang menerima segala nikmat yang Allah kurniakan ini, apabila sampai kepada kita berhajatkan sesuatu daripada Allah SWT, Allah Ta'ala nak tengok dulu sama ada kita masih bergantung, seronok, sanggup atau tidak sanggup tinggalkan nikmat kesedapan yang sedang kamu alami itu, baru boleh dapat sesuatu yang baik daripada Allah SWT. Maka sebab itulah saya sebutkan tadi, dianjurkan berpuasa, menahan lapar dan dahaga, mengadu, memohon, menghadap kepada Allah SWT. Pada ketika itu doa makbul. Saya ada sejarahnya. Saya pernah cerita, tapi saya cerita 10 tahun lepas kot. Saya rasa saya cerita 10 tahun lepas. 10 tahun lepas dah saya duduk beradab dengan tuan-tuan di sini ni. Sebab saya kahwin 12 tahun. Saya ada di Bandar Baru Bangi ni 12 tahun. Sepanjang saya ada di Bandar Baru Bangi ni, saya berhadapan dengan tuan-tuan. Apa yang saya ceritakan ialah, ringkasnya, bapa saya meninggal sebagai seorang tentera, dan pada ketika itu telah pun dimuktamadkan oleh kerajaan Malaysia, Kementerian Pertahanan pada waktu itu, apa nama, Hamzah Abu Samah ke apa, tak ingatlah. Memang bapa saya ni tidak langsung layak untuk dapat sebarang keuangan, pencen dan sebagainya. Tak apa lah, dapat sudah. Saya kecil lagi masa tu. Kemudian saya tengoklah surat-surat mak saya ni kepada Menteri, kepada Tan Sri Hamzah Abu Samah. Saya ingat lagi tulisan-tulisan tangan itu. Memang tak layak, memang tak dapat. Sampailah pada satu ketika saya besar, saya pergi pada Suruhanjaya Sumpah buat surat. Sampai saya dah berumur belasan tahun, memang datang satu surat clear daripada Kementerian Pertahanan mengatakan bahawa gemulah, dia gunakan istilah gemulah. Gemulah sekian tidak layak sekian. Okey, muktamad. Kemudian ada seorang hamba Allah bekas tentera, dia jumpa saya. Dia kata tak sepatutnya benda ni, tak boleh berlaku benda ni. Mungkin ada kesilapan dan sebagainya. Saya ringkaskan lagi cerita. Masa itu bulan puasa. Dan mak saya pada waktu itu memang dah banyak kali sangat dah buat surat memang tak dapat. Pada masa itu bulan puasa. Saya ingat lagi, saya belasan tahun baru habis belajar masa itu. Saya amalkan setiap hari dalam bulan puasa itu pada ketika zuhur. Tengah matahari terik panas, pacak atas kepala tu. Rumah kampung atap zinc, panas, dahaga. Sembahyang hajat. Sembahyang hajat yang paling tinggi boleh dibuat ketika kita bersangatan hajat 12 rakaat. Tak boleh lebih pada itu. 12 rakaat. Setiap 2 rakaat satu salam. Setiap 2 rakaat satu salam. Saya buat, hari-hari buat. Doa, ya Allah ya Tuhanku, seandainya adalah rezeki mak aku daripada sumber berkaitan dengan
kematian bapa aku ini, di mana-mana pun kau kembalikanlah. Belum doa minta. Tak ada habis sebulan. Masa tu mak saya ada di Kedah, tiba-tiba dapat surat. Yang tadi dah surat rasmi dah tu, muktamad dah tu. Dapat satu surat mengatakan bahawa Gemulah sekian-sekian layak untuk mendapat sekian. Dikira balik daripada tahun meninggal tu sampai ke sekarang ini, dia minta bawa surat mati dan surat nikah. Saya pun telefon mak saya. Mak saya kata, "Haish, tak ada." Dia macam dah habis dah rasa nak dapat duit. Tak ada lah. Jadi saya nak cerita apa? Saya nak cerita usaha yang kita buat dengan pihak manusia, pihak kementerian ni. Kalau ikut habis dah. Surat keluar bukan surat daripada JKK. Surat ni surat lambang singa tu. Alhamdulillah. Jadi itu pengalaman saya, dan banyak lagi pengalaman-pengalaman yang lain. Bila bersangatan hajat, pada waktu itu ada juga orang-orang yang mainlah, ustaz. Saya nak sebut satu benda yang tuan-tuan dengar dan jangan anggap pelik-pelik. Orang kampung, lebih-lebih lagi orang utara, mereka dengan puak-puak side-side ni, mereka ada lain sikit. Nak suruh minta doa, nak suruh pusing kepala, nak macam-macam lah. Tapi kepercayaan itu ada. Saya pun masa tu muda dan adalah orang main macam tu lah. Saya buat macam tu lah. Sembahyang hajat 12 rakaat. InsyaAllah berjaya, makbul doa. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, di dalam keadaan lapar, dahaga, kita minta kepada Allah SWT. Dalam keadaan sedap tidur, kita bangun, kita ambil wudu, kita menghadap Allah, kita angkat tangan, kita merayu kepada Allah, makbul doa, insya-Allah. Ini yang diamalkan oleh Nabi, yang diamalkan oleh para sahabat, yang diamalkan oleh para ulama yang kita lihat berjaya mereka. Baik. Jadi kaitan apa yang saya sampaikan kepada tuan-tuan ialah dalam kita berhadapan dengan keadaan sekarang ini. Walaupun mungkin orang akan kata kebetulan kementerian silap, itu soal lain. Tapi yang menentukan rezeki dan sebagainya itu Allah. Kita minta kepada Allah SWT. Baik, dalam keadaan wabak sekarang ini, yang sampai kepada peringkat yang menakutkan, sampai kadang-kadang susah. Kita dinasihatkan jangan salam. Orang suruh tangan salam, kita salam. Dan haus dia ni sampai tak mau salam dengan orang lah. Macam. Makna kita dalam keadaan susah nak menjaga hati dan sebagainya. Tapi pada saya, kalau orang tak masalah, sudah. Yang kita duk pergi kata apa kat dia? Kita pun kalau tak masalah dengan orang, apa? Orang faham. Balik di rumah beli tu apa nama tu? Apa saya nak sebut, tak apa nak erti tu. Beli, simpan, sudah. Memang dalam keadaan ini perlu kepada kita menjaga kesihatan. Kerana wabak jenis penyakit menular ini, kita kena ikut peraturan yang disampaikan oleh mereka yang lebih berpengetahuan. Dalam keadaan ini, di samping usaha-usaha yang dibuat oleh pihak Kementerian Kesihatan dan sebagainya, saya bawa tuan-tuan kepada doa dengan penuh pengharapan kepada Allah SWT. Ya, kita tak kena lagi. Ya, negeri kita tak sampai lagi. Kawasan kita tak, adik-beradik kita tak kena lagi. Ya, tapi tidak salah untuk kita doa supaya wabak itu diangkat. Bukan sahaja kepada negara kita, seluruh dunia sekarang ini. Tak kira lah kena kepada orang Islam ke, kena kepada orang bukan Islam ke, kita tak kira. Kita minta kepada Allah SWT untuk wabak diangkat, dijauhkan.
Bagaimana caranya? Inilah, bangun malam. Bagaimana caranya? Puasa. Esok hari apa? Hari Sabtu, tak boleh. Hari Isnin, kita puasa hari Isnin. Kita puasa hari Khamis, kita puasa. Kita doa kepada Allah SWT untuk kebaikan anak cucu kita, untuk kebaikan kita. Bangun malam, puasa, doa, insya-Allah. Dan memang ayat-ayat berkaitan dengan perintah Allah SWT supaya kita berdoa dan mengharapkan hanya kepada Allah SWT. Di samping kita terima arahan daripada pihak Kementerian Kesihatan, kita terima, dalam masa yang sama kita dengan Allah SWT kita mohon dengan sungguh-sungguh mohon. Bagaimana? Saya ulangi, puasa, tahan lapar, tahan dahaga, minta kepada Allah. Bangun di tengah malam, tinggalkan kesedapan tidur, mohon kepada Allah SWT. InsyaAllah makbul doa, dan Allah SWT akan mengurniakan hajat kita. Dan jangan lupa dalam keadaan bersangatan hajat, solatlah sunat hajat 12 rakaat, 2 rakaat 1 salam. Ya betul, 2 rakaat 1 salam. Okey. Lazimkan dirimu bangun di tengah malam. Moga-moga Allah merahmatimu. Peliharalah dia dan perbanyakkanlah ibadat padanya. Jadikanlah dirimu tergolong orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan bersopan santun. Maknanya dalam keadaan kita merendah diri, kita tidak sombong dengan apa yang kita ada. Walaupun kita ada kekuatan, kehebatan, kepakaran di sudut yang saya sebut tadi, boleh tahu, boleh ubat, boleh itu, boleh ini, boleh injection, boleh itu, boleh ini dan sebagainya. Jangan sombong dengan ilmu yang kamu ada itu. Dalam masa yang sama, bangun malam, sujud, doa kepada Allah SWT. Dan mereka yang sentiasa sujud, berdiri menyembah Allah Ta'ala pada waktu malam, contohilah mereka itu dalam sifatnya sebagaimana yang disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Kalaupun tidak boleh beribadat banyak di waktu malam, jangan sampai sedikit pun tak boleh. Gitu. Jangan sampai sikit. Buatlah sikit pun tak apa. Bangunlah sekejap pun. InsyaAllah mulai daripada malam ini, saya serulah kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam keadaan wabak ini kita bangun malam, kita solat hajat 12 rakaat, minta. Walaupun kita tak kena, adik-adik kita tak kena, minta. Sebab dia akan datang bila-bila masa sahaja. Dan insyaAllah insyaAllah saya bukan imam di sini, saya bukan pengerusi surau di sini. Cuma kalau setuju, selepas kita solat Isya, kita buatlah solat hajat. Tak payah 12 pun, buatlah 2 rakaat. Amalkanlah di surau kita ini. Jangan tunggu arahan pihak berkuasa majlis, kita buat, tak salah. Selepas sembahyang Isya, buatlah solat hajat 2 rakaat. Kalau ada kemampuan, kemungkinan ustaz tak mai kuliah ke, tak apa, buat 12 rakaat. InsyaAllah saya mohon kita laksanakan. Kalau setuju, lepas sembahyang Isya nanti kita buat solat hajat 2 rakaat. Ataupun nak buat 12. Kita buatlah solat sunat hajat 2 rakaat, mohon kepada Allah SWT. Mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan akan sentiasa berada di dalam rahmat daripada Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.